Bendahara Sri Maharaja Tun Habib Abdul Majid menyandang jawatan tersebut di zaman pemerintahan Sultan Ibrahim Shah dan Sultan Mahmud Shah II. Bendahara Tun Habib mangkat pada 26 Julai 1697 dan digelar Orang Marhum Padang Saujana. Semasa kemangkatan Bendahara Tun Habib, Sultan yang memerintah Johor dan jajahan takluknya ketika itu ialah Sultan Mahmud Shah II. Tun Abdul Jalil anak enda almarhum Bendahara Tun Habib diangkat menjadi Bendahara Johor menggantikan ayahandanya. Lebih kurang 2 tahun selepas kemangkatan Bendahara Sri Maharaja Tun Habib, iaitu pada 3 September 1699, Sultan Mahmud Shah II mangkat. Baginda mangkat, angkara dibunuh oleh laksamananya sendiri, iaitu Laksamana Bintan Megat Sri Rama. Jenazah Sultan Mahmud Shah II dimakamkan Kampung Makam Kota Tinggi dalam perkarangan Masjid Kampung Makam yang ada sekarang dan almarhum digelar Orang Marhum mangkat di Julang. Dengan kemangkatan Sultan Mahmud Shah II yang merupakan Sultan Johor ke-10, maka putuslah nasab keturunan daripada Sultan-Sultan Melayu Melaka yang memerintah Johor dan segala jajahan takluknya. Sultan yang mangkat ketika berusia lebih kurang 24 tahun tidak meninggalkan zuriat keturunan. Maka pada September 1699 itu juga, orang besar-besar Johor bersepakat melantik Bendahara Paduka Raja Tun Abdul Jalil, anak almarhum Bendahara Padang Saujana menjadi Sultan Johor ke-11, bergelar Sultan Abdul Jalil Rakyat Shah IV, dan sejak dari itu anak-anak baginda bergelar Tengku. Belum pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah Raja-Raja Melayu, wangsa Bendahara diangkat menjadi Sultan. Tidak dinafikan keadaan ini sedikit sebanyak telah menimbulkan konflik dalaman dalam pemerintahan baginda. Tidak beberapa lama berkerajaan, isterinya yang bernama Cik Nusamah berputerakan seorang anak lelaki dinamakan Raja Sulaiman. Selama lebih kurang 19 tahun memerintah, baginda pernah bersemayam di beberapa tempat antaranya ialah di Kota Tinggi, iaitu pada tahun 1700. Kemudiannya berpindah ke Kota Pancur sehingga tahun 1708. Seterusnya baginda bersemayam di Riau selama lebih kurang 8 tahun. Baginda balik semula ke Tanah Besar Johor dan bersemayam di Pancur. Dalam pada itu ada kalanya baginda bersemayam di Kota Tauhid dan Kota Batu Johor Lama. Semasa pemerintahannya, Johor telah diserang dan dialahkan oleh Raja Kecil, tepatnya pada 21 Mac 1718. Ketika berlaku serangan oleh Angkatan Raja Kecil, pusat pemerintahan baginda berada di Bukit Tukul, Kota Pancur. Selepas mengalahkan Johor, Raja Kecil pula berkerajaan di situ. Tidak lama kemudian Raja Kecil memindahkan pusat pemerintahannya ke Riau. Sewaktu mula memerintah Johor, Raja Kecil sempat mengahwini salah seorang puteri Sultan Abdul Jalil Rakyat Shah IV yang bernama Tengku Kamariah. Tengku Kamariah kekal menjadi permaisuri Raja Kecil Siak dan mangkat pada 1746. Tidak berapa lama kemudian dalam tahun yang sama Raja Kecil pula mangkat dan dimakamkan di Buantan, Siak Sri Indrapura. Raja Kecil memerintah Johor Riau tidak lama, hanya lebih kurang 4 tahun iaitu dari 1718 hingga 1722. Malangnya pada tahun 1720 Sultan Abdul Jalil Shah IV membawa diri dan bersemayam di Kuala Pahang telah dibunuh oleh orang suruhan Raja Kecil. Peristiwa pembunuhan ini dilakukan oleh beberapa orang Minang, diketuai oleh Laksamana Nakhoda Sekam. Menurut riwayatnya, arahan membunuh baginda Sultan berbunyi, "Janganlah Sultan Abdul Jalil itu dibawa balik ke Riau lagi. Bunuhlah sahaja, kita tahu matinya sahaja." Jenazah baginda dimakamkan di Teluk Kandang dan tempat tersebut kini disebut Kampung Marhum Kuala Pahang.
bagindalah yang disebut orang marhum mangkat di Kuala Pahang. Diringkaskan cerita, atas pertolongan Bugis 5 bersaudara, pada 1722 Raja Sulaiman dan kerabatnya telah dapat merampas kembali pemerintahan kerajaan Johor Riau dari Raja Kecil. Pada tahun itu juga Angkatan Bugis diketuai oleh Daeng Marewah telah menyerang Raja Kecil di Siak untuk merampas alat kebesaran kerajaan Johor dari tangan Raja Kecil. Alat kebesaran kerajaan Johor dapat dibawa balik ke Riau dan diserahkan kepada Raja Sulaiman. Sebagaimana persepakatan awal antara keluarga Raja Sulaiman dengan Bugis 5 bersaudara, dan dengan adanya alat kebesaran kerajaan, Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Besar atau Sultan pada 4 Oktober 1722. Manakala Daeng Marewah diangkat sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau. Pada masa itu jugalah Raja Sulaiman bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Manakala pada masa yang sama satu persetiaan dibuat antara Bugis 5 bersaudara dengan orang besar-besar Melayu, dikenali sebagai Persetiaan Marhum Sungai Baru. Setelah bergelar Sultan, Sultan Sulaiman mengangkat abangnya, iaitu Tun Abbas menjadi Bendahara Johor Riau, dengan gelaran Bendahara Seri Maharaja. Tun Abbas menyandang jawatan Bendahara selama 14 tahun, dan Tun Abbas mangkat pada tahun 1736 di Bulang. Jenazahnya dimakamkan di Bukit Sungai Baru, Kampung Bugis, Hulu Riau Bintan, tidak jauh dari makam Daeng Marewah yang ada sekarang. Selepas kemangkatan Bendahara Tun Abbas, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah mengangkat putera Tun Abbas, iaitu Tun Abdul Jamal menjadi Temenggung. Tun Abdul Jamal menjawat jawatan Temenggung selama lebih kurang 45 tahun dan mangkat pada 1802 dimakamkan di Bulang. Setelah Temenggung Abdul Jamal mangkat, jawatan Temenggung disandang pula oleh puteranya, iaitu Temenggung Tun Abdul Hamid. Temenggung Tun Abdul Hamid diangkat menjadi Temenggung di zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah III yang bersemayam di Daik Lingga. Setelah Temenggung Abdul Hamid mangkat, ia diganti pula oleh puteranya, iaitu Tun Abdul Rahman. Tun Abdul Rahman lahir pada 1755 di Bulang dan mula menyandang jawatan Temenggung pada 1806. Temenggung Abdul Rahman diangkat menjadi Temenggung juga sewaktu pemerintahan Sultan Mahmud Shah III. Temenggung Abdul Rahman diamanahkan menjaga Johor, Singapura, serta pulau-pulau di sekitarnya dan diistilahkan sebagai kawasan pegangannya. Pada 30 Januari 1819, Temenggung Abdul Rahman menandatangani perjanjian awal dengan Syarikat Hindia Timur dan membenarkan Inggeris bertapak di Singapura. Pada 6 Februari 1819, Raffles menandatangani sebuah perjanjian rasmi yang lebih terperinci dengan Temenggung dan Engku Husain yang kemudiannya digelar Sultan Husein Muhammad Shah Sultan Johor. Dan perjanjian tersebut memberikan hak kepada Syarikat Hindia Timur untuk mengasaskan sebuah pusat perdagangan di Singapura. Temenggung Abdul Rahman yang mangkat di Istana Teluk Belanga secara tidak rasmi diganti oleh anaknya yang sulung, iaitu Tun Daeng Abdullah. Temenggung Tun Abdul Rahman mangkat pada 8 Disember 1825 ketika berusia 70 tahun dan dimakamkan di makam Diraja Johor Teluk Belanga. Sebagaimana wasiat, puteranya yang sulung iaitu Tun Daeng Abdullah menjadi penggantinya. Memandangkan Tun Daeng Abdullah dikatakan kurang akalnya, segala urusan pentadbiran negeri dilaksanakan sepenuhnya oleh adiknya iaitu Tun Daeng Ibrahim. Tun Daeng Ibrahim lahir pada 8 Disember 1810, merupakan putera kedua Temenggung Abdul Rahman dan Encik Yamofar. Beliau juga dikenali sebagai Daeng Runggik, Tengku Cik dan Daeng Kecik. Setahun kemudian pada tahun 1811, keluarganya berpindah ke Pulau Singapura dan mereka menetap berhampiran Sungai Singapura. Pada tahun 1823 bapanya iaitu Temenggung Abdul Rahman dan pengikut-pengikutnya berpindah ke Bukit Au Teluk Belanga di atas kawasan seluas 200 ekar atas arahan Raffles ketika itu. Manakala Sultan Husein dan pengikut-pengikutnya berpindah ke Kampung Gelam.
Sehinggalah tahun 1841 barulah secara rasminya Tun Daeng Ibrahim diangkat menjadi Temenggung pada 19 Ogos 1841. Satu istiadat yang dihadiri oleh orang ramai diadakan di Bukit Au, Teluk Belanga. Bendahara Tun Ali yang didatangkan dari Pahang merasmikan istiadat pelantikan Temenggung dan Tun Daeng Ibrahim bergelar Temenggung Seri Maharaja Johor. Menurut sesetengah riwayat, Gubernur Bun Hamlah yang meminta Bendahara Pahang Tun Ali datang ke Singapura untuk merasmikan pelantikan Tun Daeng Ibrahim. Sebelum 1855 Johor ditadbir dari Teluk Belanga Singapura yang dengan ini menimbulkan masalah perhubungan dan perbezaan undang-undang yang dijalankan oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris di Singapura dengan undang-undang yang digunakan oleh pihak Johor. Daripada tulisan Datuk Bentara Luar Muhammad Saleh bin Peran dinyatakan bahawa Temenggung Daeng Ibrahim mempunyai kaki tangan sebagai pembantu di pejabatnya di Teluk Belanga dalam pentadbiran hari-hari dan beliau sendiri salah seorang pekerja di Teluk Belanga. Selepas menandatangani persetiaan dengan Sultan Ali melalui persetiaan bertarikh 10 Mac 1855, sebahagian besar Johor diserahkan kepada Temenggung Daeng Ibrahim. Mulai dari tarikh tersebut, sejarah pengasasan Johor moden bermula dalam bidang pentadbiran, politik, ekonomi dan sosial serta membentuk dinasti baru Kesultanan Johor. Temenggung Daeng Ibrahim telah membuka kawasan baharu di Johor. Ini termasuklah pembukaan Tanjung Puteri dan pada tahun 1858 di situ juga diasaskan pejabat kecil di bawah Raja Ahmad yang bertugas sebagai residen dengan diberi kuasa sebagai polis, pegawai undang-undang dan pengeluar waran. Sebelum pejabat itu dibuka di Tanjung Puteri, hanya dijadikan sebagai tempat tahanan orang salah. Tujuan diwujudkan pejabat dan meletakkan pegawai-pegawai di situ ialah untuk mewujudkan satu sistem pentadbiran yang baik serupa dengan yang terdapat di Singapura. Antara 1855 hingga 1866 adalah jangka masa peralihan di bidang pentadbiran Johor. Kerana dalam jangka masa skim urusan negeri Johor yang sebelum tahun 1855 berpusat di Teluk Belanga berpindah ke Tanjung Puteri. Peralihan ini juga disebabkan oleh desakan Inggeris mengenai kedudukan Temenggung Daeng Ibrahim di Singapura yang dianggap akan menimbulkan ketegangan antara kedua-dua belah pihak. Nama Iskandar Puteri ini merupakan hasil gabungan nama penuh Temenggung Tun Daeng Ibrahim iaitu Tun Ibrahim Iskandar dan nama Tanjung Puteri iaitu tempat Temenggung Tun Daeng Ibrahim mendarat untuk mencari kawasan pentadbiran. Temenggung Daeng Ibrahim mangkat di Istana Teluk Belanga pada 31 Januari 1862 ketika usianya 51 tahun dan dimakamkan di Makam Diraja Johor Teluk Belanga di sisi makam ayandanya Temenggung Abdul Rahman.